أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan lagi peluang kehidupan kepada kita untuk kita menokok tambahkan segala amalan, mencari ilmu sebagai keyakinan, kerana untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, dengan nikmat iman Islam yang telah diberikan ini, pergunakanlah, syukurlah dengan nikmat iman dan Islam ini. Syukur dalam arti kata memelihara, menjaga dengan apa yang telah Allah suruh kita lakukan, apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggalkan. Itu maksudnya kita mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat Islam, nikmat agama dan sebagainya. Yang terutama sekali iman. Akhir zaman perkara iman cukup amat kena titik beratkan. Kerana apa? Kerana kita telah ataupun dikatakan sebagai diasak dengan dunia semata-mata. Ada orang tertinggal tentang akhirat kerana ligan dunia. Ada orang terlupa akhirat kerana dunia. Maka dengan apa yang sedang berlaku hari ini, iaitu COVID-19, pandemik COVID-19 ni, kalau kita tengok dari segi sudut yang positif, sebenarnya ada mesej yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita. Sebelum ni kita senang sangat, sebelum ni kita mudah sangat, sebelum ni kita terlupa tentang akhirat. Tapi bila diberikan apa yang berlaku, Allah nak tengok, Allah kerat sikit satu benda yang nama dia kewangan kita, kerat sikit tentang satu tempat, kerat sikit tentang dunia. Hak kita nak hidup ni dunia, meratus macam-macam. Itulah tanda-tanda sejauh mana kita bersyukur. Tapi di sebalik kita bersyukur dengan apa yang berlaku, janganlah ambil kesempatan dengan kealpaan untuk melanggar SOP itu pula. Konon-kononnya mengatakan bahawa ini takdir dan sebagainya. Ikhtiar kena ada. Takdir ya memang akan berlaku setelah dengan keadaan kita nak benda tu, kealpaan kita. Sama-sama kita jaga iman, tuan-tuan. Dunia ya, Allah jentik tentang dunia ya. Iman kita dah macam-macam, akidah kita dah jadi macam-macam dah. Sebab apa? Sebab lama dah kita senang, datangnya susah, kita susah. Bukan takat susah apa, susah hati, tidur tak lena duk fikir dunia kita, akhirat kita, kita tak pernah fikir ambil tera tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, sambung dalam masalah 59. Betul. Nak bincang malam ni tentang yang mana fajar kazib, yang mana fajar sadiq.
Sebab kita nak bezakan waktu bilakah kita nak tutup sahur kita, makan sahur tu tadi. Okey. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu kitab yang bernama Bahrul Mazi. Inilah kitab dia, tuan-tuan. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin. Tafa'u bihi ila darain. Bab ma jaa fil bayanil fajri, bab yang telah datang ia pada menyatakan fajar sadiq dan fajar kazib. Kita nak tahu fajar. Saya dah terang dah apa itu fajar. Fajar maksudnya terbit, terpancar. Kita duk kata subuh. Subuh tu dalam bahasa Arab pagi. Pagi ni sampai 11.59 pun pagi lagi. Kita lebih kepada fajar, terpancar, mula terpancar cahaya. Itu maksudnya sembahyang fajar, sembahyang subuh itulah. Kan boleh perbetul sangat, sekali lagi dia pening. Subuh lah. Kan? Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan fajar itulah kita dapat tahu akhir masa boleh makan minum dan awal bermulanya puasa kita. Maka fajar itu ada dua, kata ulama. Pertama dipanggil fajar sadiq, yang kedua fajar kazib. Sadiq ni maksudnya benar, kazib ni maksudnya bohong. Maka kedua-dua fajar itu ada dengan tanda-tandanya dan rupanya yang dapat seseorang mengetahui akan dia. Siapa yang pergi mengai tengah laut nak tahu waktu bila, dia tahulah. Siapa yang duduk kot darat, kalau gunung belakang rumah memang tak nampak lah, kalau bukit insya-Allah dia nampak. Fajar ni macam mana? Sebagaimana datang dua hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Ya, ada hadis. An Talqi ibn Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wala yahidannakumul sati'ul mus'id wa kulu washrabu hatta ya'tarida lakumul akhmar. Artinya, maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Talq bin Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda ia. Nabi kata apa? Makan olehmu sekalian akan apa yang halal bagi kamu. Halal, apa yang halal makan, makannya. Dan minumlah oleh sekalian kamu akan air, dan jangan mengejutkan akan kamu oleh fajar yang naik betul ke atas, yakni fajar kazib. Fajar sodik dia naik selepas fajar kazib. Itu maksud dia. Jangan terkejut hak fajar kazib. Fajar kazib ni jangan terkejut. Yang nak kira hak betul-betul berhenti fajar sodik. Itu maksud hadis. Maka makan olehmu sekalian dan minum olehmu sekalian sampai melentang bagi kamu sekalian oleh cahaya merah, yakni fajar sodik. Macam ni. Esok kita bangkit ramai-ramai lah, tapi rumah masing-masing lah. Kita bangkit, kita tengok belah mana matahari naik. Kalau dia naik kuning sikit, cerah tani sikit, cerah tani sikit, ya, itu kazib. Tapi kalau naik memanjang pukul 5.45, 5.50 tu kan, dia naik memanjang, yang tu fajar sadiq. Kalau hak bertumpuk-tumpuk tu bukan. Tapi kalau tuan-tuan duk candik kura, tuan-tuan tengok belah kuah dia cerah juga. Yalah, Langkawi lampu kan pernah tutup, dia naik cerah habis. Dia lah kot noh, tu lampu Langkawi. Depa kata nampak tu daripada bulan Langkawi. Mohong. Pasal apa? Pasal nampak cerah. Kalau kita naik kapal terbang kan nampak cerah. Tu pulau. Pulau nama apa? Pulau Langkawi. Pasal dia 24 jam buka lampu sampai beruk pun tak tahu mana siang mana malam. Sekian, terima kasih.
Habis merata jalan semua buka sampai kita lupa buka lampu kereta. Duk buka lampu senja tu. Tak kawan bagi bil. Beram pasal apa? Rupanya lupa pusing satu lagi. Puas. Nak abang kata cerah sungguh ni. Okey. Kalau saya duduk di Candek Kura, tengok belah ni nampak cerah. Kalau tambah-tambah berkabus, nampak naik cerah lampu. Kalau tengok belah nu pula nampak Pantai Cenang, cerah juga. Tapi cerah dia tak sama dengan cerah yang di langit, cerah putih. Yang ni cerah kuning pasal lampu jalan tu dia kuning. Ya, panjang tu fajar shadiq. Muslimin yang dirahmati Allah. Masalah hadis ni hadis gharib, pelik daripada apa? Pasal tang sanad dia tu ada kepelikan. Gharib ni maksudnya pelik sikit. Ya, mungkin matan dia ada masalah. 60 masalah waktu makan minum yang tiada haram atas orang yang puasa. Orang yang puasa waktu bilakah yang tidak haram? Tapi kalau dah waktu bermula puasa haram atas dia makan, melainkan dia tu orang yang dua ni. Ingat nah, saya ulang. Orang ni haram ketika Ramadan dia makan siang hari, kecuali dua orang ni ya. Yang pertama sakit, yang kedua musafir. Tapi kalau dia makan siang hari, haram atas dia makan. Apa maksud haram? Buat dapat dosa, tinggal berpahala. Maka siapa buat dosa, tempat dia di mana? Neraka. Tu jawapannya senang ya. Ambil dulu definisi, lepas tu tahu tempat kita tang mana. Duk buat benda haram buat apa? Kalaulah kita tak boleh puasa, tahanlah perut, adalah lebih baik. Sebab tak boleh makan. Kita bukan dua orang ni. Baik, hak perempuan yang haid, orang yang mai bulan, dia nak tahan pun boleh, dia nak makan pun boleh. Sebab dia jatuh sah, dia kira dia sakit. Pasal apa? Dia sakit bulanan perempuan, maka boleh makan. Tapi jangan tunjuk ke orang, sebab takut fitnah pula. Pasal nampak sihat. Sekali lagi pasal pakak makan. Allah bagi. Lepas tu adik ni cari dalil mana Allah Ta'ala bagi ni, duk mohong buat apa? Terus duk tunjuk. Okey baik. Yang tiada haram atas orang yang puasa. Kata Abu Isa At-Tirmizi dan bermula amal atas ini hadis. Masalah 59. Di sisi ahli ilmu, yakni ahli fiqh, bahawasanya tiada haram atas orang yang puasa itu makan dan minum pada malam hari hingga jadi fajar. Start daripada malam hari bulan puasa. Bila start malam? Maghrib lah. Maghrib tu start malam, maka halal bagi dia makan sampai fajar. Itu dipanggil waktu halal makan. Bila mai ya fajar shadiq, haram dah atas dia makan. Nak faham tak tu? Saya puasa. Tanya Cina Langkasari. Puasa macam mana? Saya puasa makan daging. Tu bukan puasa bang oi. Okey. Yang kata puasa ni dia tak makan langsung. Tak makan apa dia, makan sayur tu bukan puasa. Okey nah. Tak apalah. Duk faham macam tu jam lah tuan-tuan. Dia bulan Ramadan dia puasa agak. Dia puasa rokok. Ada juga. Dia puasa, dia puasa. Ada kadang puasa tak makan tak minum. Tapi puasa batiniyah dia tak ada pun. Ngata ke orang, suuzon, fitnah dan sebagainya. Tu pun tak puasa juga. Okey, nah, terus. Maka apabila sudah terbit fajar shadiq, haram makan minum apa-apa pun. Nah, ini masalah yang perlu kita tahu. Bila yang boleh kita makan? Bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, malam saja. Siang haram. Pegang hak tu, insya-Allah dia faham. Adapun masa terbit fajar kazib, iaitu cahaya yang naik terus memanjang ke atasnya, kemudian beriring dengan cahaya gelap. Dia naik macam nak panjang-panjang pun, dia bertumpuk-tumpuk. Lepas tu ada
ada cahaya gelap, ada cahaya putih, yang tu kazib. Maka pada masa ini tiada mengapa makan minum. Masa tu boleh lagi makan minum, tapi jaga-jaga dia 10 minit ya. Waktu tu jangan duk pi bakar dah, waktu tu jangan duk goreng lagi. Tak usah duk goreng-goreng dah, maka hak mana mana dah mangkit lewat. Tengok-tengok, oh tumpuk fajar, dan lagi goreng, tak dan nak habis engkat. Tengok-tengok, azan dah, ambil hang. Makanlah hak mana tu. Okey. Kata Abu Isa, dan dengan dialah berkata sekalian ahli ilmu. Semua ulama fiqh kata sama. Nah, siapa yang kata fajar kazib kena berhenti? Orang tu tua. Masalah 61. Makan sahur dahulu daripada fajar shadiq, apa hukum? Makan sahur daripada fajar shadiq. Fajar shadiq waktu habis dah, tak tu dia makan, apa hukum? Ya saudaraku, satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi menunjukkan makan sahur itu ialah dahulu daripada fajar shadiq. Sebelum fajar shadiq nak makan, lepas pada tu tak boleh dah. Hadis yang berbunyi an Samurah bin Jundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min suhurikum adhanun, tu panjang tak boleh, adhanu bilalin walal fajrul mustatil walakinil fajrul mustatiru fil ufuq. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW bernama Samurah bin Jundab radhiyallahu an, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada menegahkan sekalian kamu daripada makan sahur sekalian kamu oleh Bang Bilal, kerana Bang Bilal itu di dalam masa malam lagi. Dia ada 2 orang muazzin Nabi, satu nama Bilal Ar-Rabah, satu lagi Abi Ummul Maktum. Abi Ummul Maktum ni Ibnu Ummul Maktum, dia ni buta. Adalah dulu kita mengaji dah yang bab ketiga, macam mana Rasulullah pilih dia ni buta, azan dia sedap. Okey, kalau kamu dengar Bilal yang azan, makan lagi, sebab subuh 2 kali azan. Subuh 2 kali azan. Jangan dengar pelik kata haram, bid'ah pula dah. Hang yang bodoh nama dia. Okey, 2 kali azan. Tapi masjid-masjid lah di sini tak ada dah. Okey, nah, di tempat-tempat lain ada lagi. Kalau azan pertama tadi tak ada as-salatu khairum minan naum lagi. Hak tu Bilal azan. Kalau ada juga jangan terkejutlah, pasal saya pun terkenal dah. Ajar senior hak duduk di masjid dia buat tak tahu. Kita pun pulun lah esok nak puasa. Tak dengar hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah dah. Pakai duk klipok tengok hak senior duduk dalam bilik tergelak. Salah seorang dia seperti dia tu Syekh Zainul Jamal hak bahagian masjid tu. Dia duduk sebilik dengan saya. Dia duduk gelak dengan saya. Tak sebut as-salatu khairum minan naum, pati balik dia kegah gelak. Habis 10 minit lepas tu, bukan 10 minit lah, di sana cepat. Azan pula sekali lagi. Subuh ni 2 kali azan. Kita di Malaysia kita tak pernah dengar. Kita dengar satu tu tu ada hak tak pernah dengar azan subuh, ada juga. Ada juga tak pernah langsung dengar azan subuh. Tadi dia heran as-salatu khairum minan naum ni mekok mana ni. Cuba tanya enggak budak-budak muda. Mau kalau nak jawab apa as-salatu khairum minan naum? Saya tanya kau tuan-tuan. Kalau Tok Bilal kata as-salatu khairum minan naum, tuan-tuan nak jawab apa? Sadaqta wa bararta. Kalau dia tak boleh juga, maksudnya dia ni tak pernah jumpa kan ni. Orang kalau dia pernah jumpa, dia mesti tertanya-tanya. Bila dia tertanya-tanya, dia akan cari ilmu. Nak jawab apa? Sadaqta wa bararta. Okey, baik, terus.
Kata Rasulullah, makan oleh kamu oleh bang Bilal. Kita duk kata semua nama Bilal. Bilal tu nama orang, azan tu dia bagi muazzin. Okey ya, Tok Bilal. Mulalah tu saya kata, orang kita ni dia pegang hatu lah. Mau kalau ubat beruih gigi, Colgate. Pi beli apa dia, Dali ke, pi beli apa, mau Colgate. Mau kalau nak makan mi segera, mau nama Maggi. Beli apa-apa duk Maggi situ. Nyamuk banyak malam tu. Kita suruh beli Fumakila, dia panggil Rixet sampai sudah. Ubat hal lengkap tu pun dia duk kenal Fumakila. Anak dia beli hak cap, apa dah, cap ikan mah. Tahu cap ikan mah ada lagi, tahu cap ikan mah lah. Tu maksudnya kita bila kita pegang satu tu, kita kata nama tu je. Bila kata nama Bilal, Bilal tu hak yang duk azan dah. Bilal tu nama orang. Okey, tu sebab bila kita tak faham istilah, tak faham orang, bila hadis ni kita baca, bila Bilal azan, maka makanlah oleh kamu. Dia tak faham lah. Sebab ingat, muazzin Nabi, tukang azan Nabi ada dua. Satu Bilal, satu Ummul Maktum. Tu yang kita kena faham balik. Okey, baik, terus Dan begitu juga tiada menegahkan kamu sahur sekalian kamu oleh fajar yang naik terus panjang ke atas, kerana ia panjang ke atas, kerana ia fajar kazib. Kalau panjang macam tu melentang tak apa, jangan panjang ke atas. Tu fajar kazib, iaitu cahaya yang nampak terbit terus ke tengah langit dan tiada berserak cahayanya, setumpuk-setumpuk di tepi langit. Dan tetapi yang menegahkan, yang dah kamu tak boleh makan, yang kamu kena berhenti makan sahur, sekalian kamu oleh fajar yang berserak di tepi langit. Maka pada masa itu sudah turun Bilal daripada bangnya, dan naik pula bang subuh Ibnu Maktum al-A'ma. A'ma ni buta. Okey. Bila dia naik, Bilal tarik dia naik, dia pula azan habis. Kalau dengar suara dia, tak pernah miss. Depa dua ni tak pernah miss. Dengar suara ni, kau entulah. Dengar suara kau ni lah. Hak kita macam-macam duk ada Tok Bilal. Silat tu imam pun jadi Bilal. Muslimin dirahmati Allah. Dan dia kira siapa piawai, bunyi tentulah. Muslimin dirahmati Allah. 62. Makan sahur itu bagaimana hukumnya? Apa hukum makan sahur? Sok. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Mahzab, telah muafaqah ashab kita, telah muafaqah ulama yang bermazhab Syafi'i, min ashabi Syafi'iyah, dan lain daripada mereka itu, lain daripada mazhab Syafi'i, daripada ulama atas bahawasanya makan sahur itu sunat dan sunnah. Siapa buat dapat pahala, tinggal tak ada apa. Itu masuk sunat. Maka siapa buat dapatlah ganjaran pahala, bukan pahala wajib tadi. Siapa nak OT, nak OT, buat sunat. Okey, itu masuk sunat. Dan mentakhirkannya itu lebih afdal, melewat-lewatkannya adalah afdal, dapat pahala lain pula lah, pahala kelebihan. Okey, macam kita kata sembahyang seorang dapat 1, sembahyang jemaah dapat 27, itu kata afdal. Okey, kalau saya sok pukul 12 boleh Ustaz? Boleh. Nyanyian sok dapat sunat lah. Pukul 3 boleh. Pukul 5 boleh. 5.30 boleh ke 7 ni yang kenal. Tu bukan sahur dah. Tu nama dia puasa yang yuk. Okey, fahamlah, kena fahamlah yang mana satu kedudukan kita. Hak yang terakhir ketika Bilal azan tu, waktu fajar kazib tu, hak tu yang afdal. Tapi sedialah siap-siap apa semua.
Masuk waktu tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Habis makan. Agak-agak lah 10 minit tu, agak-agak lah nah. Jangan duk makan berat pula. Makan berat jam, tak ada nak togok ayat, azan lah. Ambil antara ayat liak tu lah sampai maghrib lagi. Okay, nah. Terus. Dan bermula dalil yang demikian itu semuanya ialah beberapa hadis yang sahihah. Dan kerana bahawasanya padanya itu menolong atas puasa. Kita sahur ni sebab kita nak tolong puasa kita. Yang kedua, kita nak ambil berkat puasa. Yang ketiga, sebab nak ambil sunat, pahala sunat berpuasa. Kata Imam An-Nawawi telah berkata ashab kita ulama mazhab Syafi'i, dan hanya saja disunatkan takhir makan sahur itu selama yakin akan ada kekal malam lagi. Selagi mana kita yakin ada kekalnya malam sebelum masuk fajar, makanlah. Tuan-tuan buka puasa makan, tapi orang tak panggil sok lagi lah. Hak tu panggil iftar. Bila yang mula-mula betul ya? Orang panggil more. M-O-R-E. Mo. Orang putih panggil more. Tu waktu sahur dah. Lepas-lepas tarawih kita makan. Tu dah kira dah. Sebab apa? Selagi ia malam ia, maka dia bermula dah. Tapi tu yang boleh tolong kita kuat adalah yang hampir dengan kita nak tutup. Hak dekat-dekat nak tutup tu lagi bagus. Pasal kalau more, contohnya kita kata more pukul 11, 10.30. Hak more pukul 9 pun ada dah. Pasal apa? Depa tarawih 20, bukan. Depa tarawih 8. Tu depa more awal. Kan? Tuan-tuan bayangkan, ke 9 dia more dah. Sehari dia balik tidur apa semua, ke 12 dia lepak pula. Maksudnya tenaga nak kena ada pula. Kalaulah kita sahur agak-agak dekat nak tutup, lebih elok. Itu maksud dia. Dan sungguh-sungguhnya telah dinaskan, bukan, naik atas balik sikit. Maka manakala hasil syak padanya, maka yang afdalnya meninggalkan bersahur. Kalau dia syak antara habis tak habis, tinggal buang bersahur, terus dengan solat subuh. Dan sesungguhnya telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab atas bahwasanya apabila syak ni dia ragu-ragu tentang masa sahur tadi, pada kekal malam, dia masih dalam malam ke fajar, dan tiada makan sahur lagi, nescaya sunat baginya meninggalkan sahur. Antara hak mana? Ambil hak tak payah makan. Risau. Maka jika makan sahur juga di dalam syaknya, kekal malam, nescaya sah padanya. Kalau dia memang masih malam, dia syak tapi dia makan juga, masih sah. Tapi adalah lebih baik tinggalkan syak tu lagi lebih baik. Okey. Tapi kalau masuk sahur, masuk dah subuh, dia makan juga, maka hari itu dikira dia tak boleh puasa. Dia tak boleh makan, tapi dia kena puasa. Sebab apa? Dia bukan sakit dan dia bukan musafir, tapi dia tak boleh makan. Ada duk kena mata. Okey, baik, terus. Tasdid fil ghibah lis-shaim. Cerita bab apa ni? Berdosa mengumpat ketika puasa. Dia kat nak puasa tu lah, dia nak buat pilihan raya. Kat nak puasa tu lah, waktu puasa tu lah, dia nak buat hak ni. Tuan-tuan tengok lah, sepanjang hidup saya ni, sejak ada WhatsApp, Telegram, viral, media elektronik ni, tiap hari boleh dikatakan sepanjang Ramadan tu fitnah sesaja. Kalau berjual, muhung. Kalau bersembang, mengarut. Banyak, tuan-tuan. Okey nah, baik. 63. Bab yang telah datang ia pernah menyatakan sangat-sangat berdosa pada mengumpat bagi orang yang berpuasa. Ketahuilah kiranya ya saudaraku bahwasanya mengumpat itu berdosa besar.
sehingga membatal ia akan pahala puasa, tapi dia tetap kena puasa. Haram baginya makan. Pahala habis, tak ada apa pun, penat dan dahaga ya. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, hadis yang berbunyi an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' khawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, barang siapa yang tiada meninggalkan perkataan yang sia-sia, mengaku, merapu, tak apa-apa dah. Tuan-tuan, pegang benda ni. Jangan menyesal ketika kita berdiam, tapi banyakkan menyesal ketika kita banyak cakap. Takat tu ya? Okey. Apa dia maksud dia? Oh, silap aku tak cakap hari tu. Oh, silap. Tak apa, jangan menyesal. Baik menyesal daripada popek hampir tak ada apa. Betul tahu isi pun tak ada popek. Baik menyesal satu lagi. Saya ulang, jangan menyesal kalau kita berdiam. Adalah lebih baik banyakkan kita menyesal kalau kita banyak cakap. Kan pergi satu tempat orang ajak kita sengap, silap dah aku tak cakap hari tu, silap aku tak bagi point, silap. Tak apa, jangan menyesal. Sebab kalau kita bercakap hari tu belum tentu dapat. Cakap silap hak boleh dosa. Dia tak boleh. Dia nak duduk tahun apa ni kira nak bercakap. Apa-apa ni kira nak bercakap. Duduk dalam majlis pun dia kira nak bercakap. Duduk tahun tu hampilan jamban pun dia nak bercakap. Halo, dia bawa handphone hampilan jamban. Tak tahu orang bagi salam, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Nak jawab Waalaikumsalam tak boleh. Duduk dalam jamban. Celau. Dia kan nak cakap buat hidup dia ni apa dia ni. Sampai tak ada payment langsung dia orang tua kata. Tuan-tuan, kena sia-sia je. Fikir dulu. Tu sebab kata ulama, biar laju hak ni lagi daripada laju hak ni. Orang kita laju hak ni dulu daripada laju hak ni. Mulut apa tu baru nak fikir apa yang dia cakap. Oh, menyesal. Tak jadi. Fikir dulu baru berkata. Yang tu takkan ada kesesalan. Sebab kita fikir dah. Kita istikharah dah baru kita bercakap. Ni dah duk bercakap dulu, lepas tu baru duk balik duk menyesal. Allah silap lah. Kata kat orang habis dah. Jatuh habis ayak muka orang lah. Lalas kena saman 2 juta. Ambil. Faham tak tahu? Faham tak? Itulah cakap ni. Kira barang siapa yang tiada meninggalkan perkataan yang sia-sia dan meninggalkan beramal dengan dia, maka tiada bagi Allah itu hajat dengannya, dengan bahawa meninggalkan ia akan makanannya dan minumnya, yakni tiada diterima Allah puasanya, kerana maksud Allah Ta'ala membersihkan seseorang yang puasa itu daripada dosa. Kita puasa ni sebenarnya kita nak taqaddama min dzambih. Kita puasa ni sebab man shoma ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tujuan kita puasa tu sebab dia kita nak cuci dosa kita. Tapi dalam keadaan duk puasa tapi buat dosa pula. Apa tujuan hang puasa? Tu nama dia sia-sia. Tiba-tiba diperbuat barang yang salah seperti mengumpat dan lainnya lagi daripada yang ditegah Allah. Maka apakah guna puasanya? Apa guna puasa? Sayang benda buat penat. Dia kira macam ni lah. Dia kerja sehari tapi haram tak ada pun gaji. Mau macam tu. Buat penat lah. Buat kerja ni cangkui batas apa semua. Tuan tanah kata balik gitu. Nyo balik menyong. Balik gitu. Apa pun tak ada. Kurang-kurangnya belalang
dia balik dapat juga berah. Makcik tu bagi kat dia pasal dia basuh pinggan. Makcik ada kerja apa tak patut saya buat? Ada. Nyok lah basuh pinggan makcik tu bagilah berah kat dia. Ada juga. Tu kira orang puasa tu ada juga. Ni dah buat kerja saja tapi apa satu pun tak dapat. Nampak tak rugi? Sebab apa? Sebab mengumpat. Baik. Bermula yang mentamamkan bagi puasa 6 perkara. Apa dia? Tamam, menyempurnakan. Pertamanya, memejamkan mata daripada berbuat maksiat. Nak bagi elok, pejam mata. Dengan tidur pula. Awak hari tu Ustaz ada sedih kata suruh pejam mata dah abang kat bini dia. Dia tidur daripada mula pukul 8 sampai pukul 6.30 baru dia jaga. Pasal apa? Ustaz sedih suruh pejam mata. Lepas tu tak payah mayang, pandai. Pejam mata. Maksudnya pejam mata ni jangan duk tengok. Kedua, memeliharakan lidah daripada berbuat maksiat. Ketiga, menjauhkan telinga daripada mendengarkan maksiat. Sama derah dengan kita. Keempatnya, menegahkan anggota kaki tangan daripada membuat dosa. Kelima, jangan banyakkan makan waktu berbuka. Ulang. Jangan banyak makan waktu berbuka. Ulang. Jangan banyak makan ketika waktu berbuka. Keenam, biar hati itu kemudian daripada berbuka puasa bergantung antara takut dan harap. Ini kata Imam Nawawi. Selalu saya bawa dalam ceramah saya. Waktu kita buka tu Allah melakasum tu kan Allah melakasum nah. Waktu kita makan tu harap supaya Allah terima. Allah terima tak terima ni, Allah tak terima ke, Allah terima. Lepas tu kita akan muhasabah sepanjang hari tu. InsyaAllah hari kedua lagi elok, hari ketiga lagi elok, sampai kita nak raya pun kalau kita boleh teriak tak mau tinggal Ramadan. Kita ada dengar lagu raya ye dah. Pasal apa? Kita tak pernah ada perasaan sayangkan Ramadan. Takat tu saja tuan-tuan. Tanpa minta maaf kalau ada terkasar bahasa telajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.